Baik, untuk seterusnya kita pergi kepada isu semasa sikit tuan-tuan. Iaitu tuan-tuan sedia maklumlah mutakhir ini banyak keluar daripada berita-berita tentang isu 3 orang ni, yang orang kembar remaja dan seorang kanak-kanak, yang mana ibunya mendakwa dia dilarikan, dipelis, seolah diculik, dipaksa masuk Islam, kaitkan dengan tuduhan tersebut dengan pejabat agama Islam Perlis. Dan ada juga beberapa tokoh politik yang mainkan sentimen isu ini, sehingga ada yang mai ke polis sampai. Jadi bila kaitkan institusi agama dan seolah tuduhan yang berat begini, maka tak terlepaslah Sahiba Samaha juga terlibat. Tuan-tuan pernah tengok dia Sahiba Samaha jumpa sendiri dengan anaknya dan membuat temu ramah. Dan mungkin pada malam ini kita dapat tahu, dan tuan-tuan yang menonton live dapat tahu lebih lanjut apa sebenarnya terjadi. Jadi dipersilakan Sahiba Samaha. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya memang minta Ustaz Khidir tanya soalan ni sebab saya tahu isu ni. Tadi pun saya tengok beberapa orang buat kenyataan 2-3 hari ni. P. Ramasamy, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang daripada DAP, YB Shatis daripada DAP, dan beberapa aktivis mereka yang mengaitkan tentang pencolekan, seolah-olah memaksa budak-budak menganut Islam, yang bermula daripada dikaitkan banyak pihak dan dimasukkan juga pihak yang terlibat itu ialah pihak berkuasa agama di negeri Perlis. Dan mereka telah buat beberapa portal berita mereka keluar, dan mereka buat juga di dalam siaran dalam bahasa Tamil yang membangkitkan kebencian dan kemarahan kaum yang lain tentang soal ini. Sebelum saya nak pergi, saya nak supaya hal ini tuan-tuan kena faham keadaan dunia ni. Ekstremis adalah golongan yang paling bahaya sekali, yang mengancam keamanan sesebuah negara. Di India, ekstremis yang paling teruk ialah Perdana Menteri India Modi. Mereka ni begitu anti-Islam sehingga rakyat 200 juta lebih orang Islam di sana ditindas. Bahkan seruan terbuka untuk membunuh orang Islam. Siapa yang berkahwin dengan orang Islam dibunuh. Dan berbagai-bagai kes sekarang jadi kes international. Tuan-tuan boleh baca kekejaman. Jumpa orang Islam katuk tengah jalan, pukul, bunuh, seksa, rogol. Pelampau-pelampau ni. Kita bimbang pelampau-pelampau yang seperti ini mari ke dalam negara kita. Kita telah hidup harmoni lama. Sebab itu pelampau-pelampau ini jika dibiarkan masuk dalam fikiran, dia akan menimbulkan pemusuhan yang tak berhenti, anti-Islam. Ini saya nak cerita dulu tentang apa yang berlaku di dunia ni. Jika tuan-tuan ingat masa PH memerintah dulu, ini saya bukan cakap atas parti politik mewakili, saya cerita apa yang berlaku dalam negara ni. Kes LTTE, ingat tak tuan-tuan? Pelampau ekstremis ataupun gerila kejam Hindu Tamil yang telah bangkit isunya di dalam masyarakat. Dan banyak report orang buat. Cuma ketika itu zaman PH mereka gugurkan kes ni. Dan kita tahulah senario ketika itu. Macam mana boleh gugur tu, tak tiba-tiba gugur. Pasal ialah siapa yang menguruskan, kita tahu ketika itu. Okey. Balik kepada cerita kita ni. Balik cerita kita. Saya nak pergi cerita ni pun, saya pun baru tahu kisah ni sehari dua ni.
Tapi bila dah berlaku, dia kait di media, kait dengan Perlis, saya pun semak balik lah. Baru 2-3 hari lepas saya dapat maklumat yang lengkap tentang. Pada bulan Julai tahun 2020, ada satu orang lelaki Hindu, apa nama dia? Dia datang membawa 3 orang anaknya ke Perlis untuk menganut agama Islam. Dia mengasuh Islam. Memang anak dia ketika itu bawah umur. Tetapi oleh kerana ditanya dia mana mak dia, dia kata mak dia tak tahu ke mana, dia setuju. Dia nak minta anak dia masuk Islam. Jabatan Agama, bahagian pendaftaran mualaf, daftarkan dia sebagai orang Islam. Bukan daftar di JPN, daftar rekod. Rekod ni lah pak dia yang bawa. Tak selidik lah nak mak dia mana dah. Pak dia kata mak dia tak tahu pas mana lah. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia pergi, dia serahkan anak dia kepada satu, macam-macam panjang lah anak dia pada pesat pengajian Islam ni. Dia bagi suruh mereka jaga lah apa, panjang cerita dia. Cuma dia ni beberapa bulan kemudian dia masuk penjara. Dan dia masih ada dalam penjara di Macang. Kes dia ambil dadah. Bukan dia edar, dia ambil dadah. Jadi dia masuk. Dia patut keluar dalam bulan November ni. Bila hal tu berlaku, budak-budak ni kerana dia telah bagi kepada pihak orang Muslim lain-lain, mak mereka tak muncul apa, pihak Muslim di Pulau Pinang itu telah jagalah budak-budak ni. Jaga budak-budak ni di pusat pengajian agama, dan budak-budak ni elok Islam dia. Saya jumpa dia. Depa cerita pada saya depa nak Islam. Sebelum bapa depa nak Islam, kami yang dulu nak Islam. Pakai tudung elok tuan. Mak dia ni Chindian, yang Cina campur India. Agama dia mungkin Hindu lah, tapi pak dia memang India betul. Jadi bila bunyi macam-macam, kita tak tahu. Mak dia pergi ambil satu perintah mahkamah pada tahun 2021, pada bulan Mac kalau tak silap saya. Kita tak tahu. Pihak pengurusan sana bawa mai ke Perlis. Bila bawa mai ke Perlis, anak mualaf, pak dia masuk penjara, kita jagalah. Lepas tu dengar kata ada orang nak mai ambil lah apa, kita jaga, pelihara, jangan bagi orang ambil. Pasal kita tak tahu titah mahkamah ke apa. Titah mahkamah ni sebelum ni, saya tanya anak-anak ni, dia kata 3 tahun mak mereka tak pernah mai jumpa mereka. Saya percaya mak mereka tu taklah dipersalahkan, mungkin dia sibuk, dia apa, tapi dia tak pernah mai. Mungkin ada orang politik ke apa, hasut dia apa, kita tak tahu. Pasal mereka ni duk cari isu perkauman. Dalam tiba-tiba tu muncul buat, bukan dia yang cakap hak yang DAP ni. Ini semua membelakangi pejabat apa tu. Lepas tu bagi tahu ni tentang anak ni, pencolekan apa semua. Kononnya dicolek. Dibawa lari budak-budak ni. Dan dia mainkan api perkauman. Dan kita tahu P. Ramasamy ni, isu Zakir Naik, isu-isu sebelum ni, saya tersebut beberapa kali kepada kerajaan bahawasanya individu Ramasamy ni suatu individu yang kita amat bimbang kewujudan dia dalam negara ni. Sebab tu kes LTTE itu patut diteruskan siasatan. Termasuk beberapa orang tokoh-tokoh DAP ni, yang kita tahu masa zaman mereka ada kuasa sikit hari tu, bukan main sakan mereka. Dia bangkitkan, padahal kalau dia mau, dia boleh cek pasal apa ada, boleh telefon, boleh hubungi. Perlis tuan-tuan, Perlis pada tahun 2015 satu-satunya negeri yang paling harmoni dalam keputusan fatwa berhubung dengan hak penjagaan
anak, hadanah. Kita tak kata sentiasa hak hadanah tu pi pada orang Islam, kita tak kata. Kita kata masalah syafaqah. Siapa yang lebih dapat menjamin kebajikan anak tu. Tapi kalau anak tu dah mumayyiz, dia boleh pilih. Macam mana Nabi bagi peluang pilih dalam hadis. Dia nak pergi kat mak dia yang Islam, yang tak Islam ke pak dia yang Islam. Dia pilih. Nabi tak larang. Dia pamai buat tuduhan ni. Ni kata 2-3 kepala ni. Dia nak main isu perkauman, main isu agama. Kononnya colek. Perkataan colek dia guna. Perkataan apa? Macam seolah paksa masuk Islam dia guna. Sehingga saya pergi jumpa budak-budak ni kata, saya tanya, adakah siapa pernah paksa kamu masuk Islam? Masa tu sekarang hari ni dia tak tahu siapa ajak mak dia ke. Mak dia ni saya tak mau babit salah lah. Mak dia mungkin bukan orang politik. Kata macam mana mufti boleh pergi jumpa anak dia, dia tak boleh jumpa anak dia. Anak dia datang sebelum isu surat mahkamah itu sampai ke tangan kita. Surat mahkamah tu antara dia dengan suami dia. Dia bukan tidak address pada kita, kita tak tahu isu tu. Tapi saya jumpa dia. Dia bagi tahu bahawasanya dia memang nak Islam. Tak ada siapa paksa dia. Dia kata kami nak pergi sekolah agama. Tuan-tuan tengok sedih tuan-tuan. Perasaan kita sebagai orang Islam bila tengok orang macam ni. Hak dia. Umur dia 14 tahun. Kembang. 14 tahun dah tahu dah nak buat keputusan. Semalam hari Ahad, pak saudara budak-budak ni datang. Pak saudara budak-budak ni yang mana depa ni Hindu. Dengan mak saudara dia. Mak saudara tu mak saudara betul, pak saudara tu macam pak saudara ni lah ni kahwin dengan mak saudara dia. Depa mai cakap kepada kita, minta Datuk tolong jaga budak-budak ni, jangan serah. Depa Hindu. Tu saya kata saya tak salahkan kaum Hindu. Depa kata jangan serah. Depa ni nak Islam, kami tahu ini pilihan mereka, kami tak ada masalah. Bapak depa duduk dalam, bapak depa dalam penjara, telefon mai, tolong jaga anak dia. Dia cakap pada adik dia yang Hindu ni, adik dia yang Hindu cakap, dia kata tolong jaga, jangan bagi, apa pun jangan bagi. Buatlah dia kata, tapi jangan bagi. Dia duk sembang anak-anak Melaka ni, peluk-peluk, suap makan apa semua. Dia kata jangan bagi. Dia pun memang nak Islam ni kan. Ada adik dia seorang lagi di Johor, Hindu juga. Adik dia kata kat depa ni, geng-geng politik ni, apa hampa duk jadikan isu-isu politik ni? Ini isu keluarga kami. Dia dapat panggilan ugut nak bunuh dia. Dia buat report polis. Kemudian mereka gunakan surat mahkamah. Gunakan surat mahkamah. Semalam mereka datang. Ibu dia pun datang. Mula-mula tak mau datang. Saya tak tahu apa mereka punya pantang larang mereka. Daripada kenyataan, kesimpulan mereka tu kita tahu satu benda. Apa pun jangan pergi ke Perlis. Tak tahu apa benda yang dia takut pasal ni. Dia punya petua kat mereka, jangan pergi Perlis. Tapi kemarin ni dia mai. Pasal polis kata nak mai. Pasal polis bukan berpihak. Polis nak tengok kes tu. Macam mana nak pergi hantar sana sini, budak-budak tu mai sini dah. Jadi bila tengok, yang pentingnya nak tengok budak tu nak pergi ke tak. Macam memang daripada surat mahkamah. Budak-budak tu menjerit, menangis, tak mau pergi. Tak mau ikut mak dia. Pasal mereka takut. Tuan-tuan tahulah, mereka ni berbagai kemungkinan boleh berlaku. Kita tahulah. Kan? Akhirnya, buat keputusan, dijaga oleh, buat sementara ni, dijaga oleh apa? JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi siapa pun tak boleh pergi, mak ni, kita pun tak pergi tengok.
dan ada masa mereka masih duk buat tuntutan di mahkamah lagi, dan kita pun terpaksa guna macam pihak untuk melihat kes ni. Kita tak ada masalah kalau anak-anak tu kata kami memang nak balik kepada mak kami, kita bagi ya. Kan? Kita tak ada masalah. Yalah, hak bagi tak bagi tu pun bukan, itu kuasa pentadbiran. Tapi masalah dia, anak-anak tu tak mau. Kita bukan nak bertahan bukan kerana bidang kuasa kita, tapi dia bagi tahu ke saya, tolong pertahan depa nak, kami nak Islam, kami nak pergi sekolah agama. Kenapa depa nak mainkan isu perkauman? Dan Ramasamy, tuan-tuan, baca kenyataan-kenyataan dia, memang menyakitkan hati kita sebagai satu masyarakat yang harmoni. Apa yang pemikiran dia duduk dalam negara majoriti orang Islam, cara bahasa, cakap, sikap dia sentiasa menunjukkan permusuhan dia dengan masyarakat Islam. Kita bukan kempen pilihan raya, kita tak terlibat dengan pilihan raya. Tapi tidak wajar bagi mana-mana orang Islam boleh terlibat menyokong orang yang seperti ini, kalau dia ada akidah yang betul. Kumpulan ini pelampau. Banyak cara penyelesaian yang baik boleh dibuat. Dia boleh saja, bukan dia tak kenal saya duduk kat sini. Mereka semua pimpinan apa banyakkan kenal. Tanya apa cerita tu, boleh kami tahu detail. Sebelum nak kata colek ke, paksa ke. Tapi dia main, dia buat live dalam bahasa Tamil. Jadi yang tak tahu, mereka bagi faham orang apa dia, budak-budak ni masuk Islam sendiri dengan kita suruh. Isunya bukan kita suruh, bapak dia yang bawa dia masuk Islam. Dia kata umur tak cukup 18 lagi. Betul, tak boleh daftar. Dia pun tak daftar di pejabat pendaftaran. Tapi rekod kita, pasal apa rekod? Kita rekod lah dia orang Islam. Dia tak semesti daftar, dia Islam lah. Satu orang mengucap 2 kalimah syahadah, di sisi kita dia Islam, kita daftar. Kerana bapak dia kata, bapak dia yang bagi, dan bapak dia kata mak dia semua tak tahu pergi mana daftar, kita terima masa tu. Tak adalah mungkin tak cek detail, tapi isunya bagi di sisi kita, satu orang yang dah mumais mengucap 2 kalimah syahadah, dia Islam di sisi kita. Soal pendaftaran tak boleh daftar tu cerita kemudian. 18 tahun kemudian umur dia bolehlah buat keputusan rasmi. Tapi tak ada siapa paksa. Dan ini sentimen yang dia main tak habis-habis. Saya bagi tahu ini ya. Ini bukan soal kempen pilihan raya, tapi pihak DAP hati-hati dengan isu-isu yang awak bangkitkan. Jangan main api perkauman yang akhirnya semua orang akan menyesali apa yang mereka buat. Jangan bakar satu benda yang akhirnya akan membakar rumah kamu juga. Nanti kamu akan menuai apa yang kamu lakukan. Jangan tangan kamu berani menyincang jika bahu kamu tak mampu menanggung. Dan jangan orang Islam terlibat dengan kumpulan-kumpulan ekstremis yang seperti ini, yang sentiasa mencari jalan yang tidak harmoni di dalam menentukan ataupun jalan untuk kita harmoni dalam kehidupan negara yang majmuk ini. Tuan-tuan tahu isu ni kan? Jadi itu saya tahu. Jadi tuan-tuan siapa tanya, habaq yang tu lah isu dah, supaya kita orang Islam tak pernah disuruh oleh agama untuk bermusuh dengan orang bukan Islam tanpa sebab, tak ada. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak larang kamu berbuat baik kepada orang yang tak memerangi kamu kerana agama kamu, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, untuk kamu buat baik bagi harta kamu. Allah suka orang yang adil. Innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din
wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humul zalimun. Allah larang kamu buat baik kepada orang yang memerangi kamu pada agama kamu. Yakni kamu jangan bersekongkol. Yang Allah larang ialah kamu bersekongkol dengan orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu dan berusaha untuk mengeluarkan kamu daripada negeri kamu. Jangan kamu bersekongkol dengan mereka. Sesiapa yang bersekongkol dengan mereka, dia adalah orang-orang yang zalim. Quran kata dalam surah Ali Imran, qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah jelaslah permusuhan daripada mulut mereka, apa yang tersimpan dalam dada mereka lebih besar. Sebab itu orang yang tak memusuh orang Islam yang baik, yang tak bermusuh dengan orang bukan Islam, yang tak bermusuh dengan orang Islam, kita tak ada isu pun. Kita hanya timbulkan mereka yang mengambil langkah-langkah yang ekstrim, yang menimbulkan permusuhan tanpa sebab. Terima kasih.